Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada slot kali ini, kumpulan kami akan menerangkan tentang pengujian hipotesis dengan menggunakan kaedah tradisional dan nilai P. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Hafsah binti Abu Sajid, Muhammad Adib Adwa bin Abdul Karim, Nur Erni Yusnita binti Muhammad Nazal dan Nur Azwa binti Muhammad Rozali. Di akhir hasil pembelajaran, kita akan mengetahui langkah-langkah untuk menyelesaikan pengujian hipotesis dengan menggunakan kaedah tradisional dan mengetahui langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pengujian dengan menggunakan kaedah nilai P. Kaedah yang pertama adalah kaedah tradisional. Langkah yang pertama adalah menentukan null hipotesis dan alternatif hipotesis. Bagi menentukan null hipotesis dan alternatif hipotesis, ia bergantung kepada masalah ujian. Sebelum menguji sampel secara rawak yang diambil, perlu untuk kita menyediakan cadangan menguji hipotesis terhadap ujian tersebut. Pertamanya, kita perlu merumus null hipotesis dan alternatif hipotesis. Bentuk-bentuk hipotesis adalah seperti berikut. Yang pertama adalah hujung kanan. Hujung kanan adalah null hipotesis adalah mu kurang dan sama dengan mu naught, manakala alternatif hipotesis adalah mu besar daripada mu naught. Bagi hipotesis hujung kiri pula, null hipotesis adalah mu besar dan sama dengan mu naught, manakala alternatif hipotesis mu kurang daripada mu naught. Bagi hipotesis dua hujung pula, null hipotesis adalah mu setara dengan mu naught, manakala alternatif hipotesis mu tidak setara dengan mu naught. Keadaan ini menunjukkan bahawa null hipotesis adalah mu kurang dan sama dengan mu naught, null hipotesis mu besar dan sama dengan mu naught, dan null hipotesis mu setara dengan mu naught setara dan sentiasa berada di null hipotesis, manakala yang berbeza adalah yang berada di alternatif hipotesis. Langkah yang kedua adalah mencari nilai genting. Nilai genting bergantung kepada hipotesis alternatif dan ralat jenis 2. Jika hipotesis alternatif adalah mu besar daripada mu naught, maka kawasan rekan adalah di sebelah bahagian kanan. Jika alternatif hipotesis mu kurang daripada mu naught, maka kawasan lorekan akan berada di sebelah bahagian kiri. Dan jika alternatif hipotesis mu tidak setara dengan mu naught, maka kawasan lorekan berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Langkah yang ketiga adalah mencari nilai ujian. Terdapat 3 formula yang dikenal pasti bagi mendapatkan nilai ujian berdasarkan sama ada sigma diketahui ataupun tidak. Bagi kes yang pertama, bagi sigma yang diketahui, Z ujian adalah X bar tolak mu dibahagikan dengan sigma bahagi punca kuasa N. Bagi kes yang kedua, iaitu bagi sigma yang tidak diketahui dan N lebih besar dan sama dengan 30, maka Z ujian adalah X bar tolak mu dibahagikan dengan sigma bahagi punca kuasa N. Dan bagi kes yang ketiga adalah bagi sigma yang tidak diketahui dan N lebih kecil daripada 30, maka kita akan melakukan T ujian, iaitu T ujian sama dengan X bar tolak mu dibahagikan dengan sigma bahagi punca kuasa N. Darjah kebebasan N adalah N tolak 1.
Langkah yang keempat adalah keputusan. Jika nilai ujian berada di dalam rantau nilai genting, maka kita tidak perlu menolak null hypothesis. Manakala jika nilai ujian berada di luar nilai genting, maka kita tidak perlu menolak null hypothesis. Dan langkah yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Apabila kita menolak null hypothesis, maka cukup bukti untuk kita akan mengikut kesesuaian kehendak soalan, dan jika kita tidak menolak H null, maka tidak cukup bukti untuk akan mengikut kehendak soalan. Dan apabila dakwaan berada di null hypothesis, maka kita akan menolak dakwaan tersebut, dan jika dakwaan berada di alternative hypothesis, maka kita akan menyokong dakwaan tersebut. Secara kesimpulannya, jika null hypothesis adalah dakwaan dan kita menolak null hypothesis, maka ianya cukup bukti untuk menolak dakwaan, atau jika kita menolak null hypothesis, maka ianya tidak cukup bukti untuk menolak dakwaan. Dan yang kedua, jika alternative hypothesis adalah dakwaan dan kita menolak null hypothesis, maka ianya cukup bukti untuk menyokong dakwaan, atau tidak menolak null hypothesis, maka ianya tidak cukup bukti untuk menyokong dakwaan.